الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita undur sikit. وتكرير الاستعارة فيهما dan bermula takrir isti'arah, yakni ijra'atul isti'arah, langkah-langkah untuk mencapai isti'arah tu. Fihima, pada keduanya, pada makniyah dan pada takhiliyah. Min hadzal misali, daripada ini misal, an yuqala, bahwasanya dikatakan, syubbihatil maniyatul madhkuratu bis-sab'i fil ightiyali, diserupakan al-maniyah al-madhkuratu, diserupakan lafaz maniyah yang disebutkan. Bapa maniyah kena duduk lepas syubbihat? Kerana dia itulah musyabbah. Kita dah belajar isti'arah makniyah ialah isti'arah yang disebutkan lafaz musyabbah dan lazim bagi musyabbah bih. Itulah isti'arah makniyah. Ada tu? Ingat molek tubuh isti'arah makniyah ni, sekali lagi, yang disebut pada dia lafaz musyabbah berserta dengan lazim bagi musyabbah bih. Faham situ dulu. Baik. Maka bila kita faham dah binaan dia lagu tu, bahawasanya lafaz musyabbah dan lazim bagi musyabbah bih tu yang disebut dalam lafaz, maka kita nak masuk pula pada sudut tashbih. Jadi yang ada di dalam ayat ialah musyabbah. Faham tu? Yang ada di dalam ayat ialah musyabbah. Maka bila dalam ayat ada musyabbah, faham sini musyabbah bih tu makhfiyah, dia disembunyikan dan hanya ada dalam fikiran saja. Bapa? Kerana kita belajar isti'arah itu terbina dengan cara kita melupakan tashbih. Melupakan tashbih dengan cara membuangkan sama ada musyabbah dan juga adat dan wajah syabah, ataupun musyabbah bih berserta dengan wajah syabah dan adat syabah, adat tashbih. Faham tak tu? Itulah cara dilupakan tashbih. Jadi kalau sebut musyabbah bih ada dalam, musyabbah ada pada lafaz, siapa tak ada musyabbah bih? Faham tak tu? Baik. Adakah, perhati malik ni, menyembunyikan ataupun menghazahkan lafaz musyabbah bih tu, jelas, menyebabkan berubah hakikat siapa musyabbah, siapa musyabbah bih? Tak berubah. Musyabbah tetap musyabbah, al-maniyah tetap musyabbah. Faham tak tu? Maka faham sini musyabbah bih tu yang disembunyikan, itulah orang panggil musyabbah bih. Berarti melihat situ dulu. Qala al-musannifu, diserupakan maniyah bis-sabu'. Maniyah yang disebut dalam ayat diserupakan dengan asal
As-sabu'. As-sabu' al-makhfiyyu fin nafsi. Mana tu? Al-makhfiyyu fin nafsi. Tidak kayak gitu. Fin nafsi diserupakan tu fil ightiyali, pada ikhtiyal. Mari kita cerita dah. Apa maksud ikhtiyal? Ai bi jami'i ightiyalin nufusi fi kullin min ghairi tafriqatin baina naf'in wa darra. Tak apalah ni. Baik. Setelah daripada selesai masalah tashbih. Jelas dah? Kita dah cerita awal masa kita sebelum anda musafir, anda sebut kelas terakhir anda cerita ada 4 ijra'atul isti'arah. Setelah daripada kita kata al-isti'aratu mabniyatun 'ala tashbih, apa kita buat? Kita iddia'. Kita iddia' siapa? Kita iddia'. Kita iddia'kan musyabbah itu adalah min jinsil musyabbah bih. Faham tak? Min jinsil musyabbah. Baik, siapa musyabbah sini? Al-maniyah, dari mana al-maut. Faham tak tu? Siapa musyabbah bih? As-sabu' hayawanul muftaris. Maka kita dakwakan sekarang ni, kita dakwakan bahawasanya al-mautu itu adalah apa? Sama jenis dengan al-hayawanul muftaris. Jelas? Kita dakwakan. Jangan risau masalah dakwa ni anak-anak berapa betul pula. Setelah daripada kita dakwa, baru kita boleh buat apa? Salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih. Kerana kalau tak dakwa, tunusia tak boleh berlaku. Sebab tu tunusia duduk nombor 3. Jadi cara lagu mana kita nak melupakan tashbih? Dengan kita hazafkan sama ada musyabbah ataupun musyabbah bih berserta dengan adat tashbih dengan wajh syabah. Hakikatnya kita menghazafkan berapa perkara ketika kita tunusia tashbih? 3 perkara. Wajh musyabbah ataupun musyabbah bih berserta dengan adat tashbih dengan wajh syabah. Bila kita hazaf tadi tu, barulah kita buat isti'arah. Dan nak sebut dah kemarin, isti'arah sama ada tasrihiyah ataupun makniyah, hanya berlaku daripada lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Hanya tasrihiyah ataupun makniyah, hanya berlaku daripada lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Beza dia ialah di dalam tasrihiyah, lafaz musta'ar yang menunjuk dengan makna musyabbah tadi, dia dizahirkan dalam ayat. Adapun dalam makniyah, lafaz musta'ar yang dipakai dengan makna musyabbah tadi, dia makhfiyatun fin nafsi. Tu yang beza dia. Jelas tak tu? Jelas tak? Jadi kita ada beberapa peringkat hak kita kena faham. Nak boleh kau jadi isti'arah makniyah, dia kena ada pertama kaedah kita al-isti'aratu mabniyatun 'ala tashbih. Hak musannif tak sebut lafaz uddu'iyah. Musannif selepas daripada syubbiha, musannif tu kata ustu'ira. Ada 2 lagi ijra' yang tak ada. Jelas tak tu? Boleh? Dan ana akan betul sekali masalah yang terakhir, masalah itlaq. Hak ana bagi tu dan ana cerita dah mari, memang kita pisah bagi hak salah untuk kita boleh betul sini. Sebab ramai wukuk dalam salah tu. Jelas? Baik, hak tu kita betul, jangan risau. Dah kita sebut 3 kali dah mari, dan kita sebut lagi hari ni hak mana hak betul tu. Jelas tak? Mana tadi? Dalam kitab. Kemudian ustu'ira ismus sab'i laha. Ingat dah nak sebut tadi? Bahawasanya tiap-tiap makniyah ataupun tasrihiyah semuanya dipinjirkan lafaz musyabbah bih dengan makna Siapa lafaz musyabbah bih? Siapa mana lafaz menunjuk kepada musyabbah?
Mana lafaz yang menunjuk kepada musyabbah? Al-maniyah. Faham tak tu? Maka dalam isti'arah makniyah pun sama seperti isti'arah tasrihiyah. Pada sudut mana? Pada sudut lafaz musta'ar diguna dengan makna musta'arun lahu. Faham tak tu? Jelas tak? Sebab tu lafaz yang menunjuk kepada musyabbah dia bukan rukun. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah, mana lafaz yang menunjuk kepada musyabbah dalam ni? Al-maniyah. Dia bukan rukun isti'arah. Berapa rukun arkan isti'arah? Ada 4. Gapo pertama? Musta'ar. Siapa musta'ar? Lafaz musyabbah bih. Yang kedua musta'arun minhu. Gapo musta'arun minhu? Makna musyabbah bih. Yang ketiga musta'arun lahu. Gapo musta'arun lahu? Makna musyabbah. Yang terakhir musta'ir. Adapun musta'ir, maka dia adalah diri orang yang guna ayat ni. Selesai situ. Ada ke tak lafaz yang menunjuk kepada musyabbah dalam rukun? Tak ada. Apa tak ada? Sebab memang lafaz yang menunjuk kepada musta'ar dia sentiasa dipakai dengan makna hakikah. Faham tak? Mana lafaz yang menunjuk kepada musyabbah? Anda sebut musta'ar ke musyabbah ni? Musyabbah dah sah? Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah mana? Daripada 3 lafaz tu azfar, maniyah dengan sama. Al-maniyah. Maka lafaz yang menunjuk kepada musyabbah, faham tak tu? Sama ada dia disebut pada seumpama makniyah ataupun dia dihazah seumpama tasrihiyah. Faham? Maka dia sentiasa diguna dengan makna hakikah. Faham tak? Faham tak? Dia diguna dengan makna hakikah. Yakni dia diguna dengan makna asal. Dia tidak diguna dengan makna yang lain daripada makna asal. Jelas tak? Ada beberapa perkara kena faham. Pertama tashbih, kedua isti'arah. Jelas? Baik, ana buat beza di antara isti'arah tasrihiyah. Ana rabah dulu hak ni mazkur. Nak suruh nampak dulu. Tapi ingatlah, masalah tu kita tulis tu sebab nak sebut mazkur dengan makhfi. Baik, ana bagi contoh. Kepala. Kepala tu. Jaa asadun ilal madrasah. Baik. Sini kita tak usah kecap banyak. Kita terus nak buat. Kita tanya isti'arah ni tasrihiyah ke makniyah? Tasrihiyah. Apa tasrihiyah? Apa tasrihiyah? Sebab disebut lafaz musyabbah bih. Baik, disebut lafaz musyabbah, kita pun start ijra'. Kita ijra' kan mana-mana? Al-isti'aratu mabniyatun 'ala tash. Lepas tu kita pun kata syubbihat, diserupakan syubbihat. Baik, sebelum kita buat tashbih dan kita tahu al-isti'aratu mabniyatun 'ala tashbih, kita kena datang ke dulu ke apa? Datang ke dulu lafaz siapa musyabbah? Contoh kita kata Zaid. Boleh? Zaid. Maka Zaid ni adalah musyabbah. Boleh? Jadi syubbiha siapa dengan siapa? Syubbiha Zaid dengan Asad. Tengok. Anak panas ini biasa. Hak ni syubbiha al-maniyah bisabab. Faham? Hak ni syubbiha Zaidun bil Asad. Beza tak? Beza. Jelas? Sebeda. Dan kita kena beza daripada awal lagi, bahawasanya hak ni makhfiyah. Hak bawah ni adalah makhfiyah. Hak ni ke apa? Mantuqun. Disebut. Ada tu? Mantuq wa malfuz. Faham? Baik. Zaid ni disebut tak dalam ayat? Tak, dia makhfiyatun fil aqli. Jelas? Tapi adakah dengan sebab dia makhfiyah dia tak boleh jadi musyabbah? Tak, dia tetap boleh jadi musyabbah. Jadi ditashbih ke syubbiha Zaidun bil
asadi. Okey? Lepas tu apa? Uddu'iya. Didakwa ke uddu'iya Zaidun min jinsil asadi. Hak ni anda bagi dah dulu. Tapi hak ni kita nak bahas apa ni? Yang ketiga, tunusiya at-tashbih. Baik. Sekarang ni kita nak buat isti'arah ke apa? Sini makniyah, maka sini tasrihiyah. Boleh faham? Lagu mana cara tunusiyat tashbih dalam masalah tasrihiyah? Dibuang ke musyabbah, yakni lafaz musyabbah. Tidak kayak gitu? Lepas tu dibuang juga siapa? Adatut tashbih. Dan dibuang juga wajhu syabah. Maka tinggal lagi siapa yang ada dalam mantuk lafaz ni? Musyabbah bih. Faham? Sekarang ni baru kita selesai tashbih. Ni baru kita selesai tashbih. Baru kita nak start isti'arah. Jelas? Baru kita nak start isti'arah. Yang keempat, digunakan, ingat, sama ada makniyah ataupun tasrihiyah, isti'arah hanya berlaku dengan cara lafaz musyabbah bih guna dengan makna musyabbah, ataupun dengan bahasa isti'arah kita kata musta'ar diguna dengan makna musta'arun lahu. Jelas? Maka siapa musta'ar? Asadun ke Zaidun musta'ar? Asadun adalah musta'ar. Zaidun ni gapo? Gapo Zaidun? Lafaz yang menunjuk kepada musta'ar. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah. Jadi dia ni lafaz, makna dia gapo? Makna dia hayawanun muftaris. Makna dia rajulun syuja'. Malaysia. Makna dia rajulun syuja'. Faham tu? Makna dia rajulun syuja'. Baik. Jelas? Lagu mana isti'arah berlaku? Jangan lupa. Tasrihiyah ke, makniyah ke, lafaz musta'ar guna dengan makna musta'arun lahu. Baik, mana musta'ar? Asadun. Mana musta'arun lahu? Rajulun syuja'. Musta'arun lahu. Boleh? Maka daripada mana kepada mana berlaku isti'arah? Daripada Asad kepada Zaid, yang membawa kepada makna rajulun syuja'. Maka soalan dia gini, Asad ni pakai dengan makna asad tak? Pakai dengan makna asad tak? Tak. Asad sini guna dengan makna hayawan hayawan tadi. Rajulun syuja'. Baik. Tengok Malik. Mana musta'ar? Mantuk ke tak musta'ar? Mantuk. Disebut ke tak musta'ar? Disebut dalam ayat. Baik. Musyabbah tu ada ke tak dalam ayat? Makhfiyah, tak ada dalam ayat. Jelas? Baik, kita masuk makniyah sekali lagi. Tengok Malik makniyah. Azfarul maniyah. Tengok Malik. Azfarul maniyah adalah isti'arah makniyah. Surah dia ni isti'arah makni. Baik, tengok Malik. Kita start daripada ijra' pertama. Gapo ijra' pertama? Al-isti'aratu mabniyatun ala tashbih. Tidak kayak gitu? Siapa musyabbah? Al-maniyah. Baik. Sebelum kita pergi jauh, jangan lupa hak bawah ni makhfiyah, atas ni adalah mantuk, malfuz. Ikutlah nak sebut gapo, faham dulu. Maknanya dia tu disebut dalam ayat. Okey? Baik. Sekarang ni azfarul maniyah. Azfarul maniyah sini ni isti'arah makniyah. Bila dia isti'arah, dia mesti mabniyatun ala kita start daripada tashbih. Lagu mana? Syubbiha. Siapa dia? Syubbiha.
Cari dulu musyabah. Siapa musyabah? Maniyah. Siapa musyabah bih? Sabuk. Maka kita kata syubbihat al-maniyatu bis sabuk. Tidak kayak gitu? Kau boleh kita kata syubbiha as-sabuk bil maniyah? Boleh tak kita kata gitu? Kalau kita kata gitu, siapa akan jadi musyabah bih? Maniyah akan jadi musyabah. Kalau dia musyabah bih, dia tu mantuk ke tak? Siapa hak musyabah bih dia adalah layak? Tasrihiyah ke makniyah? Tasrihiyah. Sekarang ni kita nak kacak pasal makniyah ke tasrihiyah? Makniyah siapa hak adalah layak? Lafaz musyabah. Jadi kok mana-mana dia kena jadi musyabah. Hak ni kena jadi musyabah bih. Bila dia lafaz musyabah, maka dia ni orang panggil apa? Dalul musyabah atau ad-lafzu ad-dalu alal musyabah. Tidak kayak gitu. Lepas tu sabuk ni ke apa? Musta'ar. Mesti dah tu. Jelas? Tak apa. Hak tu kita tinggal dulu. Yang kedua, ijra' yang kedua adalah dakwah. Sebab ingat, kalau tengok dalam kitab kita musannif sebut sarihat. Musannif sebut ana ada baca ibarat tubuh ni, bahwasanya isti'arah ni dia terbina dengan cara menghazahkan salah satu daripada dua taraf dan berserta dengan apa? Adatut tashbih dengan wajhu syabah. Boleh? Untuk buat hazah benda tu, dia mesti berlaku nombor dua dulu. Apa? Iddia'. Bapa kena ada iddia'. Sebab kita akan nampak bila isti'arah asliyah dengan tabi'iyah. Dan kita akan nampak pada isti'arah musarrahah mujarradah mana. Faham? Sebab semakin kuat iddia', semakin kuat isti'arah. Jelas? Jelas ni? Baik. Maka iddia', siapa? Didakwa siapa kepada siapa? Didakwa siapa kepada siapa? Didakwakan musyabbah min jinsil musyabbah bih. Ingat tu. Siapa musyabbah? Siapa musyabbah bih? Maka kita kata uddu'iyat al maniyatu min jinsi as-sab'i. Setelah daripada kita dakwa maniyah ni daripada jenis sabuk, dan daripada sinilah menyebabkan boleh kita sandar ke asfar kepada maniyah. Tahu tu? Kalau tak dakwa, boleh tak kita sandar ke asfar kepada maniyah? Tak boleh, sebab azfar adalah sifat khusus kepada sabuk. Macam mana kita boleh sandar ke sifat khusus kepada sabuk? Kita sabit kepada benda yang bukan sifat khusus dia. Faham tak tu? Ni benda yang ada di lelaki-lelaki, boleh tak? Benda khusus, benda yang ada pada lelaki-lelaki boleh kita tak pada perempuan? Tak boleh. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dalam masalah ni. Faham tak nak kiyah tu? Jadi lagu mana kita nak buat dia jadi boleh? Kena dakwa. Masalah lelaki pun tak boleh dakwa lah. Tu nama kata boleh pula. Duk kiyah tu tak boleh. Ni lelaki sahaja ya. Nombor 3. Apa nombor 3? Tunusiyat tashbih. Okey, tunusiyat tashbih. Lagu mana tunusiyat tashbih? Kena tengok isti'arah ke apa kita nak buat ni. Makniyah ke tasrihiyah? Makniyah siapa kena ada dalam ayat? Siapa mantuk? Musyab. Jadi siapa kena buat? Mula-mula musyabbah bih ada. Tunusiyat tashbih. Pertama musyabbah bih ada. Lepas tu turut bersama dengan dia adatut tashbih dengan wajhu syabah. Ana tulis adat wajhu bih tunusiyat tashbih. Jelas? Lepas tu nombor 4 ana cerita dah tadi. Sama ada isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah, semuanya menggunakan, semuanya pada dua isti'arah ni lafaz musyabbah bih guna dengan makna musyabbah. Mana lafaz musyabbah bih? Mana lafaz musyabbah bih? As-sabuk. Mana makna kepada maniyah? Al-maut. Kita buat anak panas sinilah. Jadi daripada bawah kepada atas ke atas kepada bawah? Bawah kepada atas. Dia silai kepada hak ni. Hak ni tashbih daripada bawah ni atas. Hak ni tashbih atas kepada bawah. Hak ni isti'arah atas kepada bawah. Hak ni bawah kepada atas.
Faham tak tu? Jadi ni titik persamaan di antara apa? Di antara tasrihiyah dengan makniyah. Mana beza dia? Sini lafaz musta'ar makhfiyah. Sini lafaz musta'ar mantuk. Tu je beza dia. Faham tak? Jelas tak? Faham? Jadi mana titik persamaan? Titik persamaan dua-dua isti'arah tasrihiyah ataupun lafziyah, lafaz musyabbah yakni musta'ar guna dengan makna musta'arullah. Jelas? Nampak tak ni? Nampak tak? Ni, jelas tak? Alhamdulillah. Suka kita. Beza dia mana? Sini lafaz musta'ar makhfiyatun fil qalbi. Hak ni lafaz musta'ar malfuz mantuk. Jelas? Baik. Selesai dah situ? Kita nak masuk sikit tadqiq pada masalah apa? Pada masalah siapa kita nak panggil isti'arah. Siapa kita nak panggil isti'arah. Baik, kita ambil dulu hak tasrihiyah. Jadi dalam tasrihiyah ni siapa sebenar isti'arah? Kita belajar isti'arah ni adalah salah satu bagai daripada majaz mufrad. Tidak kira gitu? Majaz mufrad ada dua. Selagi majaz mursal. Gapo maksud mufrad? Kalimah. Yakni majaz tu berlaku pada kalimah. Yakni kalimah itu yang kita panggil majaz. Tidak kira gitu? Kalau dulu majaz akli, siapa kita panggil majaz? Siapa kita panggil majaz? Isnad. Ingat tak? Maksud beda? Isnad. Tapi hak ni siapa kita panggil majaz? Kalimah. Baik, mana kalimah? Tak secara hak ni dulu. Siapa hak jadi majaz? Siapa hak jadi majaz? Kalau sini siapa hak jadi isti'arah? Kalau ikut kaedah tu, maka hak ni lah hak jadi ni. Inilah isti'arah. Inilah isti'arah. Jelas? Kalau sini siapa hak jadi apa? Isti'arah? As-sab' ni isti'arah. Bukan hak ni. Sebab dia ni lah yang tidak digunakan dengan makna asal. Ada pun hak ni guna makna asal tak? Guna makna asal. Tak beda? Soalan awak mari. Baik tak? Baik. Kita juga jumpa musannif sebut kemarin, lafaz isti'arah boleh guna pada dua. Ingat tak? Pada apa? Pada isti'mal dan pada lafaz. Baik. Sebelum kita bahas hak tu, cuba kita tengok. Apa beza mengatakan isti'arah dalam tasrihiyah dengan mengatakan isti'arah dalam makniyah? Mana beza dia? Lafaz musta'ar dalam ni mantuk, lafaz musta'ar dalam ni makhfi. Boleh ke tak kita nak panggil dan kita nak kata kepada lafaz ni tadi guna bukan dengan makna asal sedangkan dia makhfi? Situ soalannya. Boleh tak? Boleh tak? Jawab dia boleh. Boleh? Jawab dia boleh. Tapi dia masuk dalam kok mana-mana pun last sekali dia adalah amrun akli maknawi. Faham? Jelas? Baik. Selesai situ. Nombor 2. Kita cerita tadi musannif sendiri sebut lafaz isti'arah boleh guna pada lafaz, boleh guna pada Kalau sini siapa kita nak panggil isti'arah? Ni kalau pada isti'mal, mana isti'mal isti'arah? Ni sini. Sinilah isti'arah. Faham tu? Sini isti'arah. Kalau kita nak kira asad hak ni, sini boleh juga kita panggil isti'arah. Tapi sini dia jadi mantuk lah. Tak saya nampak sini. Dia kena nampak sini. Faham tu? Sini isti'arah. Kalau sini siapa mana? Ni. Yang kedua ni. Sinilah isti'arah. Tu soalan kedua. Soalan ni tak selesai. Kalau lesak ni selesai. Tinggal lagi nak bahas hak nombor 4. Jelas? Nak betul hak nombor 4. Hak ni ramai salah hak nombor 4. Dan nak cerita dah 3 kali. Okay? Hak ni. Terakhir. Kalau kita tengok. Asal kepada benda maknawi ni. Dia berbentuk lafaz ke? Dia bentuk kira-kira pada akal saja?
Maka sebab itulah pendapat hak rajih sekali, makniyah ialah apa? Duduk sini, bukan duduk sini. Jadi ulama khilaf situ je. Mana tempat ittifaq? Bahawasanya sama ada makniyah tu tadi dalam bentuk istimal ataupun dalam bentuk lafaz, dia makhfiyah. Tu tempat ittifaq. Lihat tu. Tempat khilaf mana? Tempat khilaf mana? Siapa hak jadi isti'arah? Lafaz ke istimal? Situ je khilaf. Khulasah dia isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Lafaz musta'ar dia tu ada tak? Tak. Makhfiyun fil qalbi. Lafaz dia bukan man. Faham tak ni? Lafaz dia bukan man. Mantuk. Sebab tu dalam ta'rif isti'arah makniyah, dia kata apa? Dia kata lafaz mantuk guna dengan makna musta'arul lah, ataupun isti'arah yang disebut padanya lafaz musyabbah dengan lazim musyabbah bih. Makniyah, ta'rif makniyah kan? Isti'arah yang disebutkan padanya lafaz musyabbah dan lazim musyabbah bih. Mana lafaz musyabbah dengan lazim musyabbah bih? Ni, semuanya mantuk. Kalau dia kata isti'arah makniyah ialah apa? Lafaz musta'ar guna dengan makna musta'arun lahu, ataupun lafaz musta'ar guna dengan makna musyabbah, maka isti'arah makniyah dengan tasriyah akan duduk sekali. Faham tak? Sebab dia benda tu lah. Jalan tak? Tu. Faham tak tu? Baik. Kena tulis dulu. Tulis dulu. Baik. Ni faham tak? Afiq. Sengih tu. Tanya Ustaz Bida, fadal. Tanya. Jangan biarkan diri duduk dalam keadaan silap. Anda tak silap, Ustaz Bida kata. Okey. Okey, beres. Mana? Khulasah ngelas sekali. Khulasah ngelas sekali. Kalau kita kata ta'rif isti'arah makniyah ialah, dengar anak kecil dia masa anak cacat. Dengar? Orang luar dengar tak? Ustaz Zaid. Ustaz Zaid dengar? Baik, dengar. Orang luar apa dengar? Baik. Orang gaduh kita suara kita. Tak kena mic dah. Tak berasa. Mana dia? Kalau kita kata ta'rif isti'arah makniyah ialah lafaz musta'ar guna dengan makna musta'arun lahu, dia akan masuk sekali tasrihiyah dengan makniyah. Apa? Sebab dalam tasrihiyah pun lafaz musta'ar guna dengan musta'arun lahu, dalam makniyah pun tasrihiyah dalam makniyah pun lafaz musta'ar guna dengan makna musta'arun lahu. Faham tak? Jadi boleh tak buat ta'rif kepada makniyah dengan kita kata makniyah ialah isti'arah yang lafaz musta'ar guna dengan makna musta'arun lahu? Tak boleh buat ta'rif kepada makniyah. Apa? Kalau buat ta'rif, dia akan memasukkan tasrihiyah. Sedangkan tujuan ta'rif makniyah dibuat untuk mengeluarkan dia daripada tasrihiyah. Faham tak? Faham? Nampak? Jadi apa ta'rif yang musannif buat tu betul dah. Sangat dakik dah. Ustaz Hakim, mana tak faham? Musta'arun lahu. Dia lafaz musta'ar. Sini nombor satu kena faham. Hanya panggilan kepada musta'arun, hanya panggilan kepada lafaz musyabbah bi. Sini tempat Salih Hakim ni mentambihkan kepada tempat yang kita perasan ramai silap. Ramai silap dia faham. Dia faham gini. Tak kira lah musyabbah ke musyabbah bih, siapa yang disebut, siapa yang dimantuk dalam ayat, dia jadi musta'ar. Betul tak? Dan itu akan menyebabkan ketika makniyah, maniyah diguna dengan makna siapa? Faham tak tu? Siapa yang disebut dalam ayat pada azfarul maniyah? Al-maniyah.
Maniyah disebut dalam ayat. Dia lafaz musyabbah ke lafaz musyabbah bih? Lafaz musyabbah. Okey, dia musta'ar ke tak? Dia bukan musta'ar. Dia bukan musta'ar. Baik. Silap fahamnya berlaku apabila kita kata maniyah tu ialah musta'ar. Bila dia tu musta'ar, maka musta'ar inilah yang akan guna lafaz. Lafaz musta'ar inilah yang akan guna makna orang lain. Lafaz maniyah ni lah, bukan. Lafaz musta'ar ni lah yang akan guna makna orang lain. Tak usah sebut dulu musta'arul lahu. Kita nak ikut hak salah ni dulu. Maka jadi lafaz maniyah sini guna dengan makna siapa? Baik, adakah azfarul maniyah makna dia kuku singa? Kalau makna dia kuku singa, tu tak jadi tasbih. Itu tak jadi isti'arah. Baik kita sebut azfarus sabuk daripada kita sebut azfarul maniyati kasabuk. Tidakkah hasil ditulah? Hasil dia sama. Tapi kalau azfarul maniyah, maniyah adalah kuku. Maniyah adalah mati. Kita bukan kata kuku-kuku singa, kita kata kuku-kuku kematian. Faham tak tu? Jadi kena tambah. Musta'ar ialah panggilan kepada lafaz musyabbah bih. Sama ada musyabbah bih tu makhfi ataupun musyabbah bih tu mantuk. Dan daripada dia sahaja berlaku isti'arah. Isti'arah ialah menggunakan lafaz bukan dengan makna asal. Tidakkah gitu? Baik, maka isti'arah boleh ketika tasrihiyah daripada lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Ketika makniyah pun daripada lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Faham lagi? Pada dua-dua. Cuma beza mana? Siapa lafaz musta'ar tu disorehkan ke tak? Kalau lafaz musta'ar disoreh, maka dia tasriyah. Kalau lafaz musta'ar itu dikinayahkan, yakni disembunyikan, maka dia akan jadi makniyah ataupun bil kinayah. Faham tak tu? Tu silap faham yang pertama. Dan silap faham tadi membawa kepada silap faham yang kedua yang lebih berat, iaitu mengatakan diitlaq pada makniyah utliqa al-musyabbahu lil musyabbah bihi. Dan itulah hak nombor 4 hak anak nak kena betul. Nak suruh betul tu. Cuba tengok dhabit hak anak bagi. Dhabit hak anak bagi pada dulu. Siapa hak ni lah hak tulis. Hak dulu. Masa anak musafir. Sebelum musafir. Pada mana tulis? Pada mukaddimah. Dekat faslun. Baca ibarat daripada awal. Ijra'atul isti'arah. Ana tahu ipi baca. Takut tak dengar. Alaqah kepada isti'arah ialah musyabahah. Alaqah kepada isti'arah ialah musyabahah. Jumpa dhabit tu? Kalau tak jumpa, maka kena tulis. Alaqah kepada isti'arah ialah musyabahah. Tafadhal. Yakni diserupakan sesuatu dengan sesuatu. Yakni diserupakan sesuatu dengan sesuatu. Tafadhal. Ini kerana kaedah kita. Ini kerana kaedah kita. Al-isti'aratu mabniyatun 'ala at-tashbih. Al-isti'aratu mabniyatun 'ala at-tashbih. Boleh? Ini kerana kaedah kita al-isti'aratu mabniyatun 'ala at-tashbih. Jumpa tak dhabit tu? Fadal. Tashbih ialah hakikah. Tashbih ialah okey, betul. Gapo? Maniyah tu dia hakikah. Faham tak tu? Isti'arah pula ialah majaz. Isti'arah pula ialah majaz. Tafadhal. Maka bagaimanakah tashbih itu yang hakikah boleh menjadi isti'arah? Baik, macam manakah tashbih yang hakikah boleh menjadi isti'arah yang majaz? Tafadhal. Dan apakah laluan yang dilalui oleh tashbih? Apakah laluan yang dilalui oleh tashbih? Sehingga menjadi isti'arah. Sehingga menjadi isti'arah. Tafadhal. Maka di sinilah ulama membahaskan ijra'atu al-isti'arat. Maka di sinilah
ulama membahaskan ijra'atul isti'arah. Yang ni apa kena ada ijra'atul isti'arah? Sebab tashbih tu hakikah, isti'arah tu lagu mana kita boleh kata bukan kita kata, musannif kata al-isti'aratu mabniyatun ala tashbih. Kaifa? Benda majaz terbina daripada benda hakikah. Lagu mana? Heran? Baik, fadal. yakni jalanan dan cara untuk mencapai isti'arah. Yakni apa makna ijra'atul isti'arah? Jalanan dan cara untuk mendapat dan mencapai isti'arah. Tafadhal. Nombor 1, Al-isti'aratu buniyat ala tashbihi syai'in bi syai'in. al-isti'aratu buniyat ala tashbihi syai'in bi syai'in. Nombor 1 ni penting kali kena tulis. Nombor 1 ni penting. Kena tulis apa? Boleh? Nombor 1 dulu kena tulis. Al-isti'aratu buniyat ala tashbihi syai'in bi syai'in. Syai'in mula-mula tu apa? Musyabbah. Syai'in nombor 2 apa? Musyabbah bih. Baik. Thumma uddu'iya ittihadul musyabbahi bil musyabbahi bihi. Summa ni nombor 2. Kemudian uddu'iya dikatakan, didakwakan ittihadul musyabbahi bil musyabbahi bihi. Faham tu? Sama dan tulalah musyabbah dengan musyabbah bih. Ataupun kita kata al musyabbahi min jinsil musyabbahi bih. Macam mana buat ni? Jelas tak? Al musyabbahi uddu'iya sekali lagi. Hak lafaz nak sebut bawah ni uddu'iya ittihadul musyabbahi bil musyabbahi bihi. Ataupun kita boleh kata uddu'iya al musyabbahu min jinsil musyabbahi bihi. Dua. Ada tu? Bapa kena ada uddu'iya, bapa kena ada dakwa. Kalau tak ada dakwa, lagu mana nak buat at-tashbih? Tashbih rukun dia ada berapa? 4. Musyabbah bih ada tu tashbih dengan wajhu syabah. Isti'arah pula terbina daripada tashbih. Dan isti'arah pula apa? Kena buat apa? Setengah daripada rukun-rukun tashbih. Bahkan 3 rukun tashbih kena buat. Tidak kayak gitu. Maka lagu mana boleh buat? Rosaklah ibarat kepada tashbih. Lagu mana boleh buat? Dengan sebab dakwa tadi. Bila kita dakwa, faham tak tu? Bila kita dakwa bahawasanya musyabbah min jinsil musyabbahi bihi, maka rosaklah tashbih. Kenapa rosak tashbih? Kerana syarat nak jadi tashbih, dia tak boleh min jinsil musyabbahi bihi. Sebab tu anak ada sebutkan ni malam nak tanya ni. Ni kau Said? Said. Gini, kalau kita tanya kita, man yashbahul khalida? Man yashbahul khalida? Anak jawab, Zaid. Adakah Zaid min jinsil musyabbahi bih? Adakah Zaid min jinsil Khalid? Zaid min jinsil Khalid tak? Zaid min jinsil Khalid taban hayawanun natiq. Lepas tu boleh ke tak tashbih istilahi dibuat? Tak boleh. Sebab dia min jinsil wahid. Lepas tu gapo tu? Zaidun kal Khalid tadi tu. Pada surah ke pada tu. Tu tak apalah tu kita tengok dalam bab tashbih nanti. Bahaya tu, asah nak buat tashbih, dia kena bersalah jenis di antara musyabbah dan musyabbah bih. Dan dia bukan dari perkara yang sama. Jelas tak tu? Sebab tu kita tashbih Zaid dengan singa. Jelas tak? Jelas tak tu? Baik, selesai situ. Bila kita dakwa musyabbah adalah daripada jenis musyabbah bih, maka dia sama ke tak? Sama ke tak di antara musyabbah dan musyabbah bih? Sama. Bila sama, boleh tak kita buat arkanut tashbih? Boleh kita buat arkanut tashbih. Sebab tu yang ketiga ke apa? Tunusiyat tashbih. Summa tunusiyat tashbihu. Boleh? Baik, tunusiyat tashbih ada 2 cara. Bukan 2 cara lah, ada 2. Mengikut isti'arah tu, isti'arah ke apa? Kalau isti'arah tu tasrihiyah, maka tunusiyat tashbih adalah dengan menghazah ke lafaz musyabbah, buai ada tu tashbih,
buai wajhu syabah. Jelas tak? Kalau isti'arah tu makniyah, maka cara tunusia tashbih lagu mana? Buai lafaz musyabbah bih, buai adatut tashbih, buai wajhu syabah. Nombor 4 ni tepat kena betul. Tafadhal nombor 4. Summa utliqa lafzul mushabbahi bihi 'ala al-mushabbahi. Baik. Summa utliqa lafzul mushabbahi bihi lil mushabbahi. Ala musyabbah. Ala ataupun li dua-dua boleh. Ala ataupun li dua-dua boleh. Tamam? Baik. Sambung lagi. Au Sini kena betul. Tapi kena jangan potong. Jangan potong. Potong tak say. Memang kita pisah suruh tulis hak ni. Anak tak say potong. Kalau potong dia jadi tak jadi. Faham tak tu? Dia jadi tak jadi. Jelas tak? Kan jadi tak jadi. Dia tak jadi. Tak apa. Au utliqa lafzul mushabbahi 'ala al-mushabbahi bihi. Au utliqa lafzul mushabbahi 'ala al-mushabbahi bihi. Baik. Habis dah. Sini kena beringat. Maka segera faham daripada nombor 4 yang ana bagi ada 2. Utliqa lafzul mushabbahi bihi lil musyabbah 'ala al-musyabbah. Ana guna ala sah. Yang nombor 2, utliqa lafzul mushabbahi 'ala al-mushabbahi bih. Baik. Daripada gapo hak kita mengaji ni, adakah dua-dua tu betul? Adakah dua-dua tu betul? Tak. Hak mana hak betul? Yang mula-mula sahaja. Sebab apa? Kerana sama ada isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah, dua-dua tu tadi utliqa lafzul mushabbahi bihi 'ala al-musyabbah. Dua-dua. Baik. Jelas tak tu? Lepas tu utliqa lafzul mushabbahi 'ala al-mushabbahi bihi, hak tu tak ada. Faham tak tu? Baik, hak bawah tu anak bulat. Lepas tu sambung tabik. Jelas tak? Ikutlah nak buat gana kau, ikutlah nak bulat, tapi jangan potong. Anak nak ta'liq situ. Jelas? Kita nak buat ta'liq. Lepas tu sambung tabik. Di sinilah tempat yang salah bersangatan salah. Di sinilah tempat yang salah bersangatan salah. Kerana sama ada isti'arah makniyah ataupun tasrihiyah, maka pada kedua ini lafaz musyabbah diguna dengan makna lafaz musyabbah bih dah. Betul, tambah bih tu. Lafaz musyabbah bih diguna dengan makna musyabbah. Diguna dengan makna musyabbah. Adapun menggunakan lafaz musyabbah pada makna musyabbah bih,
maka ini tidak sabit sama sekali. Maka ini tidak sabit sama sekali, walaupun pada isti'arah makniyah. Walaupun pada isti'arah makniyah. Walaupun pada isti'arah makniyah. Jadi beza di antara tasrihiyah dan makniyah ialah sama ada lafaz musyabbah bih, lepas tu dari kurungnya musta'ar. Lafaz musyabbah bih, lepas tu dari kurungnya musta'ar, disebut dan disorehkan atau tidak. Jika disorehkan maka tasrihiyah, jika tidak maka makniyah. Jika tidak maka makniyah. Boleh? Jelas dah? Tu Ustaz Akin jelas tak soalan dia? Jelas dah? Mana isti'arah makniyah? Lagu mana isti'arah makniyah? Tu betul lagi. Tak kami kan isti'arah makniyah? Tidak disebut musta'ar. Hak nombor satu kena sebutnya ialah isti'arah makniyah. Betul tak tu? Hak kami sebut betul. Isti'arah makniyah adalah isti'arah yang disebut padanya lafaz musyabbah dan diisyaratkan musyabbah bih yang dibuat tadi tu dengan lazim musyabbah bih. Boleh? Habis. Jelas tak? Betul lama ni? InsyaAllah tak apalah hak lama ni tu. Ughufira. InsyaAllah. Moga duduk dalam mengaji sama dah insyaAllah. Moga Allah Ta'ala apalah. Hak silap faham itulah kena betul. Jadi faham sini dalam isti'arah tasrihiyah di mana nak buat tadi, siapa diitlaq? Utliqa lafzu siapa? Al-Asadi lirrajuli asyuja'i. Boleh? Kalau hak ni utliqa siapa musyabbah? Siapa musyabbah be? As-sabu li ataupun ala al-mauti. Ingat dia lafaz dengan makna. Lafaz ni nama dia apa? Musta'ar. Makna ni orang panggil musta'arun lahu. Nampak dah apa arkanul isti'arah tak ada lafaz menunjuk kepada musyabbah? Apa? Sebab memang isti'arah tak berlaku pada lafaz musyabbah. Sebab memang tak berlaku. Hak berlaku pada lafaz musyabbah bih. Jelas ni? Habis. Qala al-musannifu, maka nampaklah kita buat apa musannif tiba-tiba tukar wastu'ira ismus-sabu ilaha. Segera fahamnya nak gig apa? Ustu'irat al-maniyatu lis-sama'. Hak tu dah segera fahamnya. Tapi salah macam kita sebut tadi. Jelas. Hak betulnya ke apa? Ustu'ira ismus-sabu'i laha ay lil mani kena takdirlah li maknal maniyah, bagi maknal maniyah. Boleh? Gapo maknal maniyah? Al mautu wa huwa al mautu.
Jelas tak tu? Qala al-musannifu ay quddira isti'aratuhu laha, ditakdirkan isti'arahnya. Isti'arah siapa? Siapa? Daripada lafaz siapa kepada makna siapa? Lafaz musyabbah kepada makna musyabbah. Lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Siapa musyabbah? Siapa musyabbah bih? Asa. Jadi ustu'ira lafzus sama. Boleh? Quddira isti'aratu lafzi sab'i laha ay lil maniyati. Ha, tengok sini musannif guna lam. Nak sebut tadi boleh guna ala, boleh guna lam. Qala al-musannifu thumma. Tak habis lagi. Sebab lah ni kita baru bahas ke apa? Kita baru setakat mana ni? Kalau nak kira, baru setakat buat isti'arah baru. Baru step nombor berapa? Musannif dia guna cara lain sikit. Tak apa, kita tengok musannif dulu. Summa, kemudian tuwiya zikruhu. Sini kena perhati molek lafaz zikru. Lafaz zikru hak ada dalam matan tu, musannif dia nak guna dengan dua makna. Sama ada zikru dengan makna mazkur ataupun zikru dengan makna masdar dia. Tak ada tu? Baik, boleh nak abah ni? Ni ambil gambar lah. Khulasah ni. Hak nombor 4. Ambil gambar. Baik. Kita bahas lafaz zikru pula. Oh, saya nak abah ni. Dah baris. Abah. Tuwiya zikruhu. Kalau tak dengar nak baca ayat Tuwiya zikruhu. Lafaz zikru ni musannif nak bahas guna dua makna. Pertama dengan makna al-mazkur. Yang kedua zikru yang kekal dengan makna masdariyah dia. Boleh? Jelas tak Ustaz Beda? Maka pada masalah zikru dengan makna mazkur, dia macam khalqu dengan makna makhluk. Jelas? Yakni apa dia berlaku majah mursal alaqah istiqaqiyah. Yakni sebut jah zikru tapi nak dengan makna mazkur. Macam dalam ta'rif al-ajrumiyah, al-lafzu dengan makna al-malfuz. Jelas tak Ustaz? Maka takdir kalamnya lagu mana sini? Tuwiya zikruhu ay tuwiya al-madhkuru. Jelas tak tu? Baik, jelas tak tu? Lepas tu dhamihu ni gimana? Dhamihu ni dalam ni mustatih wa. Jelas tak tu? Adapun hak ni masdariyah ni, dia zikru dengan makna zikru. Apa makna zikru dengan makna zikru? Yakni dia tu dengan makna hakikah dia. Zikru ni masdar ke, fa'il ke, isim fa'il ke, isim maf'ul? Masdar. Jadi pada sini tuwiya zikruhu, sini kalau nak takdir, kita takdir tuwiya zikruhu juga. Ataupun memang dia tak kena takdir aslan, sebab dia tak tukar apa-apa pun. Maka zikruhu ialah perbuatan sebut. Mazkur adalah yang disebut. Beza tak perbuatan sebut yang disebut? Beza. Jadi sini kita nak terjemahkan apa? Tuwiya zikruhu. Terjemahkan apa? Tuwiya zikruhu. Tuwiya zikruhu. Terjemahkan apa? Baca dulu. Thumma tuwiya zikruhu ay zikrul musyabbahi bihi bina'an ala anna dzikra bima'na al-madhkur au zikrul ismi bina'an ala annahu bakin ala masdariyatihi. Apa makna tuwiya zikruhu? Apa? Lam yuzkar, tidak disebut. Tuwiyal mazkur makna apa?
Siapa al-madhkur? Siapa al-madhkur? Siapa al-madhkur? Lafaz. Lagu mana kita nak takdir sini? Kalau kita kata hilang yang disebut, siapa yang disebut? Musyabbah. Bila dia disebut? Bila dia disebut? Bila dia disebut? Ni, bila dia disebut? Lepas tu baca ibarat kalau boleh baca. Dia duduk gelih kita. Duduk gelih kita. Baca ibarat masa ni. Duduk dulu. Boleh. Musannif kata zikrul musyabbahi bihi. Dhamihi itu balik kepada musyabbah bih. Jadi musta'ar lah. Binaan, takdir lagu ni bina di atas bahawasanya an-dzikra dengan makna apa? Dengan makna mazkur. Siapa hak mazkur tu? Musyabbah bih lah. Bila dia disebut? Bila dia disebut? Bila dia disebut? Yalah dah sebelah hazah. La ni, bila anak kata la ni kita nak kacau pasal isti'anah makniyah sah? Azfarul maniyah. Bila lafaz musyabbah bih as-samu' disebut? Bila? Kan kita belajar dia makhfiyatun fi qalbi. Bila dia disebut? Kita ingat dah. Ijra' nombor 1 ke apa? Ketika bila dia disebut? Ketika tasbih lah dia disebut. Sebab tu dia kata zikrul musyabbahi bih. Jangan tak baik? Tulis itu sikit. Bila dia disebut, dia tak sebut. Tak apa. Jangan risau. Tulis itu sikit. Tulis pada zikrul musyabbahi bihi. Tulis pada musyabbah bih. Yakni kemudian dibuangkan lafaz musyabbah bih yang dulunya disebut di dalam ibarat at-tashbih, yang disebut di dalam ibarat at-tashbih. Boleh? Habis tak kata. Ini ibarat aula. Mentakdirkan dengan makna mazkur adalah ibarat yang aula. Au zikrul ismi. Ni takdir nombor 2. Jelas tak tu? Takdir nombor 2. Jadi bahas sini, dalam bahas sini, ketika kita takdir tu yal mazkur dhamir huwa ni balik kepada apa? Musyabbah. Kalau kita kata zikru dengan makna masdariyah, dhamir hu ni balik kepada al-ismi. Jelas? Tu beza dia. Jelas sampai dah? Habis. Anggap anak kira jelas. Jelas tak? Jelas tak apa? Qala al-musannifu binaan ala annahu, bina di atas bahawasanya ia lafaz az-zikra, lafaz zikruhu tu bakin ala masdariyatihi, kekal di atas kaunihi masdaran. Boleh kita kaunihi masdaran. Jelas baik. Lepas tu terakhirnya dihazafkan lafaz musyabbah bih. Itulah khulasah kita naknya. Akhirnya dihazafkan lafaz musyabbah bih. Baik. Bapa dihazafkan musyabbah bih?
isti'aratan bil kinayati. Boleh? Kerana nak buat isti'arah bil kinayah. Lepas tu Musannif kata wa qawluhu isti'aratan bil kinayati. Apa makna? Dalam matan habis dekat tu ya ke? Oh, dalam matan habis dekat tu ya. Habis dekat tu. Maknanya wa qawluhu ni waw musta'nafah, waw jumlah istinafiyah. Malish. Wa qawluhu waw tu waw istinaf. Maka qawluhu tu jumlah musta'nafah. Syarat tak jumlah musta'nafah ni jumlah ismiyah? Tak syarat. Daraba Zaidun, jumlah tu jumlah ibtidaiyah ke tak? Ibtidaiyah. Dah tu. Alhamdulillah. Daraba Zaidun ada mahallun minal i'rab tak? La mahalla lahu minal i'rab. Sabi. Ada i'rab tak? Alhamdulillah. Qala al-musannifu. Sekarang ni dia nak terang makna isti'arah bil kinayah. Apa panggil isti'arah bil kinayah? Qala al-musannifu wa qawluhu isti'aratan bil kinayati ay mutalabbisatan bil khafa'i. Itu makna dia. Yakni bersepakai dengan menyembunyi. Bersepakai dengan apa makna menyembunyi? Apa panggil menyembunyi? Dia kata izil kinayatu iz ta'liliyah, kerana kinayah itu adalah al-khafa'u, ialah tersembunyi. Boleh? Dia kata ma'mulun liqaulihi ustu'ira. Ma'mul kepada katanya, ini qauluhu tu khabar. Qauluhu tu mubtada', ma'mulun tu khabar. Mana mata dia? Tengok sikit mata dia. Ada itu. Isti'aratan makniyah tu sambungnya juga kepada tuya. Dalam mata dia lagu ni. Dalam mata dia ustu'ira ismu sab'i laha summa tuya dhikruhu isti'aratan bil kinayah. Faham tak tu? Jadi ayat dia tu sambungnya isti'aratan bil kinayah tu waw tu tak boleh nak buat istinafiyah. Faham tak tu? Dia sambung. Dia bukan hak daripada awal dulu. Dia sambung. Jadi isti'aratan bil kinayah ni nak terjemahkan ma'alish ma'alish atas ma'alish. Gapo? Kerana nak buat isti'arah bil kinayah. Kena terima gitu. Dia gini, tadi anak kata isti'aratan bil kinayah ni sambungnya kepada tu ya dzikruhu. Lepas tu anak kata wa qaul, lepas tu anak kata isti'aratan makniyah ni boleh tukar pula. Dia nak ambil hak daripada awal dulu. Dia nak cerita pasal tasmiyah ya. Nak tu. Lepas tu nak tukar semula balik pada hak nombor 1 tu. Apa? Ni kita cek dalam mata sendiri lah. Dia sambung ni. Jelas tak? Jadi nak terjemahkan maf'ul li ajli. Isti'aratan bil kinayah tu maf'ul li ajli. Dah ada baik? Habis. Malish. Qala al-musannifu ma'mul kepada ustu'ira. Ustu'ira hak dalam mata. Wa qawluhu wadulla, dan katanya wadulla ni dia mari selepas daripada isti'aratan bil kinayah. Ibarat dia gini, syubbihat al-maniyatu bis-sab' wastu'ira ismu as-sab'i laha summa tuya dhikruhu isti'aratan bil kinayah wadulla alaihi. Tu jelas tak? Dalam mata jangan tengok dalam syarah, tengok dalam mata. Jelas tak? Kemudian dulla ditunjukkan ni atfun ala tuya. Dulla ni atfun ala, atfun sini dengan mana maktuf. Atfun ay maktufun ala tuya. Diatafkan ke atas tuya. Tapi diatafkan atas tuya pun fi quwwatil illati lahu, pada menjadi illat lah baginya. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi tuya. Bagi tuya. Alaihi ay ala dzikril musyabbahi, di atas menyebutkan musyabbah bih.
Tulis kat situ, yakni dihazafkan musyabbah bih kerana nak disebutkan lazim baginya iaitu lafaz azfar, maka jumlah tuwiya ialah illah kepada jumlah dullah ialah illah kepada tuwiya. Jumlah dullah ialah illah kepada tuwiya. Jelas tak tu? Habis. Qala al-musannifu ala dhikril musyabbah bihi. Bi dhikri lazimihi ta'alluq pada dullah. Ditunjukkan musyabbah bih tu tadi bi zikri lazimihi, dengan menyebutkan lazimnya. Lazim bagi siapa? Musyabbah bih. Wa huwa, dan bermula ia lazim bagi musyabbah bih tu al-azfaru, ialah azfar. Gapo azfar? Alladhi huwa qarinatul makniyati, ialah qarinah makniyah. Baik, tulis itu pada qarinah makniyah. Maka musannif menyebutkan lazim bagi musyabbah bih itu ialah qarinah di dalam isti'arah makniyah. Ialah qarinah di dalam isti'arah makniyah. Dan dikatakan juga takhyiliyah ialah qarinah kepada makniyah. Qarinah kepada makniyah. Baik, tengok balik sini. Maka kalau kita tengok, tak ada dah situ lafaz asad, tak ada dah lafaz azfarul maniyah. Maniyah adalah musyabbah, al-sabu adalah musyabbah. Tashbih berlaku daripada siapa kepada siapa, Anwar? Daripada siapa kepada siapa? Sabuk kepada maniyah ke maniyah kepada siapa? Sabuk kepada maniyah. Lafaz musyabbah kepada makna lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah. Dah tu? Jelas ni? Maka lafaz sabuk diguna dengan makna al-maut. Tidak kayak gitu? Baik. Mana qarinah yang membenarkan lafaz as-sabuk diguna dengan makna al-maut? Mana qarinah? Azfar. Sebab apa? Sebab dia lazim kepada musyabbah bih. Maka kaedah musannif Al-Imam Ad-Dardir, dia kata setiap lazim kepada musyabbah bih di dalam isti'arah makniyah, dia ialah qarinah kepada makniyah. Setiap lazim kepada musyabbah bih, dia adalah qarinah kepada isti'arah makniyah. Faham tu? Lafaz azfar ialah qarinah yang menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada as-sabu' guna dengan makna al-maut. Jelas tak? Jelas tak tu? Dan as-sabu' tak boleh guna dengan makna hayawanun muftaris. Jelas tak? Hadza wahid. Pendapat yang kedua ialah takhyiliyah itu qarinah kepada makniyah. Mana takhyiliyah? Isbatul lazimi lil siapa? Lil musyabbah. Isbatul lazimi lil musyabbah itulah qarinah. Jadi ketika itu qarinah ni tadi amrun maknawi ke amrun lafzi? Amrun maknawi. Jelas tak tu? Jadi qarinah kepada isti'arah makniyah, kalau kita kata dia adalah lazim kepada musyabbah bih, maka dia lafziyah.
Kok mana-mana dia kena ada dalam ayat. Lazimul musyabbah bih kena ada dalam ayat. Bila dia kena ada dalam ayat, kok mana-mana dia adalah lafziyah. Dah ada tu. Ulama yang mengatakan qarinah kepada isti'arah makniyah ialah takhyiliyah. Maka takhyiliyah ni adalah apa? Qarinah mahalliyah. Kita belajar ke al-qarinah tu imma lafziyah wa imma mahalliyah. Dah ada tu. Jelas tak? Qala al-musannifu. Boleh anda sambung? Sikit lagi kita baca perkataan al-Imam At-Taftazani. Qala al-muhaqqiqu At-Taftazani fal maqsudu min qawlina adfarul maniyati. Maka bermula yang dimaksudkan daripada kata kita adfarul maniyah tadi ialah isti'aratus sab'i lil maniyah. Siapa isti'aratus sab'i? Siapa sabuk? Lafaz musyabbah bih, yakni musta'ar lil maniyah. Siapa maniyah? Yang ni apa kita nak sini? Lil maniyah ay li ma'nal maniyah. Li ma'nal mani. Siapa maknal ma'iyah? Maknal maniyah al-maut. Al-maut tu tadi geriyah musta'arun lahu. Tulis pada maniyah tu lil maniyah ay li ma'nal maniyah. Lil maniyah ay li ma'nal maniyah. Wa huwa al-mautu. Dobik. Wa huwa al-mautu. Yuqalu lahu musta'arun lahu. Yuqalu lahu musta'arun lahu. Tak? Tengok musannif dia tashbih ke isti'arah makniyah dengan isti'arah tasrihiyah. Al-Imam Taftazani dia sama ke isti'arah makniyah dengan isti'arah tasrih. Lagu mana dia boleh buat tashbih ni? Tu sebab atas sekali tu. Sebab dalam isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah, lafaz musyabbah bih guna dengan makna musyabbah. Jelas tak tu? Sebab tu dia boleh kata isti'aratus sab'i lil maniyah kasti'aratil asadi lirrajuli syuja'i. Al-asadi ke apa? Lafaz musyabbah bih. Okey, panggil ke apa? Musab. Gapo ar-rajuli syuja'? Makna musyabbah. Yang ni apa? Musta'arun lahu. Ada tu? Makna musyabbah yakni musta'arun lahu. Illa anna. Jadi pada sini sama ke tak? Di antara apa? Di antara isti'arah makniyah dengan isti'arah tasrihiyah pada sudut menggunakan lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah sama. Imam Taftazani sendiri sebut. Mana beza? Illa anna ay lakinna dengan nun panjang. Akan tetapi kita lam nusarrih bi dzikril musta'ar. Kita tidak mensarihkan dengan menyebut lafaz musta'ar. Siapa lafaz musta'ar dalam isti'arah makniyah? Siapa? A'ni as-sab'a. Yang aku maksudkan adalah lafaz sab'a. Siapa lafaz sab'a? Lafaz musyabbah bih. As-sab'a adalah lafaz musyabbah bih. Hak duduk bawah tadi. Boleh? Kalau dalam tasriyah dia duduk atas. Balik tasarna ala dzikri lazimihi. Bahkan kita hanya apa? Iktasarna mencukupkan ala dzikri lazimihi di atas menyebutkan lazimnya. Lazim siapa? As-sab'i. Wa huwa al-adfaru. Dan dia tu tadi adalah al-adfar. Bapa tu kita hanya menyebutkan lazim linantakila minhu, supaya kita berpindahlah, yakni akluna. Linantakila ay liyantakila akluna ataupun uquluna, buat gitu. Liyantakila uquluna. Linantakila ay liyantakila uquluna. Sebab kita tak berpindah. Takkanlah tiap-tiap kali buat isti'arah kena jalan. Nak buat isti'arah jalan. Tak okey gitu ni. Faham tak? Jadi liyantakila uquluna.
supaya berpindahlah akal kita minhu ay min lazimil musyabbah bihi, dengan sebab kita sebut lafaz lazim bagi musyabbah bih tadi tu. Sebab apa kita sebut? Supaya akal kita dengan sebab ada datuk tu yantakila ilal maksudi, boleh berpindah kepada maksud. Mana siapa maksud? Musta'ar. Tulis situ alladhi huwal musta'ar, dialah maksud. Jelas tak tu? Jelas? Nampak tak ni Wah? Jadi nampak tak apa? Walaupun dalam makniyah lafaz musta'ar tidak disebut boleh jadi isti'arah makniyah. Apa? Sebab lazim tu ada. Ada tu? Dan lazim tu jadi qarinah. Sebab tu ulama setengah kata lazim tu qarinah. Tapi setengah ulama kata ada dalam ayat, bukannya lazim saja, musyabbah yang rukun pun ada. Makna lafaz musyabbah yang menunjuk kepada makna musyabbah yang rukun tu ada. Sebab tu dia jadi buat takhiliyah pula qarinah tu, dia nak dua-dua. Ada tu. Tapi dia nak kata lafaz musyabbah tak boleh. Bawa. Sebab dia bukan rukun. Jelas tak? Jadi lagu mana dia buat? Dia buat takhiliyah pula dua-dua, makan dua-dua. Faham tak? Ulama. Faham tak? Dua-dua so dia faham. Usian lah. Tak berhenti ke? Tak berhenti ke? Usian kita. Anggap tak berhenti. Sebenarnya anggap. Qala al-musannifu. Tengok balik ni, mudah dah sini. Tidak ibarat tahtazan. Ni. Mudah jadi. Saat ni. Mudah, sungguh mudah, sungguh. Mudah mbak. Ada dua kata mudah sangat. Habis. Dapat gerung belaka. Qala al-musannifu linantakila minhu ilal maksudi. Jelas? Kama huwa sya'nul kinayati, seperti mana dia ma tu tadi, sya'nul kinayati, keadaan kinayah. Baik. Bila anda sebut misalnya gini, Zaidun kasirur ramad. Tahu tu? Zaidun kasirur ramad. Gapo makna yang kita guna? Gapo makna yang kita guna kalau dalam kinayah? Gapo makna kita guna? Gapo makna kita guna? Dalam bab kinayah ni, mulia ke banyak debu abu di tangan? Mulia. Tapi lagu mana kita boleh faham makna mulia? Mulia tak ada dalam ayat. Tak ada. Lagu mana kita boleh faham makna mulia? Sebab disebut lazim tu tadi. Faham tu? Sebab disebut apa? Sebab disebut lafaz kasirur ramad. Kasirur ramad, lazim daripada kasirur ramad, banyak masuk. Lazim daripada banyak masuk, banyak terima tetamu. Lazim daripada banyak terima tetamu, mulia. Dah tu? Khalas. Nampak dah? Nampak tak serupa keadaan makniyah dengan keadaan kinayah dengan isti'arah bil kinayah? Pada sudut mana serupa? Disembunyikan suatu perkara dan hak ada tu menunjuk kepada sesuatu. Jelas? Habis. Fal musta'aru huwa lafzul sab'i. Maka musta'ar ialah lafaz sabuk. Lafaz sabuk mana? Al-ghairul musarrahi bihi, yang tidak disorehkan dengannya. Siapa? Lafaz sabuk. Jadi dalam isti'arah makniyah, musta'ar ada tak? Malfuz ke tak musta'ar? Lam yulfaz. Jelas tak tu? Wal musta'aru minhu, dan musta'ar minhu huwal hayawanul muftarisu, ialah hayawan muftaris. Kita guna tak makna hayawan muftaris lah ni? Apa tak guna? Sebab lafaz sabuk ketika itu sudah guna dengan makna al-mautu, yang dia tu tadi adalah musta'arun lahu. Wal musta'aru lahu huwal maniyah ayil maut. Begitu, ayil maut. Qala al-musannifu wa isbatul adfari lil maniyati isti'aratun takhiliyah. Dan mengisbatkan adfar lil maniyati, bagi maniyah adalah apa? Isti'aratun takhiliyah. Tulis itu takhiliyah. Wa indal ba'di hiya qarinatul makniyah. Wa indal ba'di
hiya qarinatul makniyah. Seperti yang saya sebut tadi. Mana takhiliyah ni berlaku? Pada azfar kah takhiliyah? Tak. Pada maniyah kah takhiliyah? Tak. Pada mana? Mensabik ke azfar kepada maniyah. Khalas. Amrun maknawi kah lafzi? Maknawi. Tak takhiliyah. Jadi betul tak musannif kata at-takhiliyatu mulazimatun lil makniyah? Betul. Di saat ada makniyah, ada selalu dah takhiliyah. Qala al-musannifu wa amma lafzul azfari fahuwa musta'malun fi haqiqatihi. Ingat tak masa anak pakah mari? Azfar ni kat mana-mana kena haqiqah. Batana pakah lalu dua. Ingat tak? Habis. Qala al-musannifu wa amma kaunul itsbati isti'aratan. Adapun keadaan isbat itu menjadi isti'arah. Okey. Sini musannif nak bahas dakik lagi. Lagu mana boleh jadi isti'arah? Sedekah kita belajar isti'arah ni adalah apa? Dalam bentuk lafaz. Secara mudahnya ana jawab dulu. Sebab itulah sebelum daripada ana bahas isti'arah panjang, hari mula-mula kita hari tu kita bahas apa hari Isnin. Ana bahas ada dua cara ulama balaghah mensyarahkan masalah isti'arah. Ada mula-mula dia mensyarahkan tasrihiyah, lepas tu dia selesaikan semua iktibar berkaitan dengan tasrihiyah, baru dia bahas dalam fasal yang khusus berkaitan dengan apa? Makniyah dan takhiliyah. Makniyah takhiliyah kena duduk sekali. Sebab dia mutalazimah. Dia duduk sekali dua tu. Baik, wahid. Yang kedua, cara kedua adalah cara musannif. Membahaskan makniyah, takhiliyah dengan tasrihiyah sekali. Betul tu? Dan ini yang ada dalam kitab-kitab mubtadi'in. Kita semua jumpa takhiliyah, makniyah, tasrihiyah, tasrihiyah, makniyah, takhiliyah bahas sekali. Betul tu? Bukan kata selesai dulu musarrahah, lepas tu tabi'iyah, lepas tu asliyah, dah. Bahas sekali dulu. Jelas? Tu hak ada dalam kitab mubtadi'in. Dalam kitab mutawassitin tak ada tu. Jelas? Bab apa lagu tu? Kerana ulama khilaf makniyah dan takhiliyah ni dalam bentuk lafzi ataupun dalam bentuk maknawi. Hatta takhiliyah, ustaz, ulama khilaf hatta takhiliyah. Setengah ulama kata takhiliyah adalah dalam bentuk lafaz. Tapi kita tak boleh masuk mazhab tu. Hak tu tak ada kaitan dengan kita lah ni. Jelas? Tinggalkan. Hak gapo kita perhela ni isbat hak tu. Jelas tak tu? Nanti siapa masuk tengok mazhab bahas. Jelas? Dan apa hikmah kutubul mubtadi'in diletak lafaz isbat saja. Jelas tak? Baik, jangan syuruk dalam mazhab. Cuma nak cerita dua jalan ni ulama. Maka musannif kata wa amma kaunul itsbati isti'aratan. Adapun keadaan isbat tu isti'arah, apa? Fali annahu, maka dia tu tadi kaunul isbati isti'aratan tu qadis tu'ira lil musyabbahi. Boleh? Kerana dia tu tadi telah apa? Ustu'ira lil musyabbahi. Jelas? Dipinjamkan kepada musyabbah. Sini ustu'ira bukan ustu'ira istilahiyah. Sini ustu'ira apa? Lugawiyah. Kena terjemah dipinjamkan. Kena tambah sini. Tulis pada ustu'ira. Al-isti'aratu huna lafzi lugawiyatun la istilahiyatun. Betul? La mana nampak dia? Fattarjamatuhuna dipinjamkan. Fattarjamatuhuna dipinjamkan. Boleh?
dan dipindahkan. Habis tak kata. Qala al-musannifu, dia kata lagu mana isbat ni jadi isti'arah? Kerana isbat ni tadi ada dhamir tu sya'n, dhamir li'annahu sya'n, dhamir sya'n. Sebab ustu'ira tu balik pada isbat. Boleh? Kerana telah dipinjamkan isbatul amri. Kita lakar sikit al-amru tu jadi naib fa'il kepada ustu'ira. Boleh? Dia ibarat asal dia gini, ustu'ira isbatul amri alladhi yakhussul musyabbaha yakhussul musyabbaha bihi lil musyabbahi. Lil musyabbahi asal duduk belakang. Boleh? Kita baca dulu. Kerana dhamirus sya'ni, kerana hu tu dhamirus sya'ni. Qad istu'ira, telah dipinjamkan isbatul amri, mengisbatkan suatu, al-amri makna sesuatu, alladhi yakhussul musyabbaha bihi, yang menentulah ia akan musyabbah bih. Apa ada? Menentu musyabbah bih, yakni dia ialah sifat khusus bagi musyabbah bih, yang perkara yang lain tidak boleh bersifat dengannya. Boleh? Perkara yang tertentu kepada musyabbah bih, yang tidak boleh disifati dengan yang lain. Tak ada tu? Tidak boleh disifatkan dengan yang lain. Kerana telah dipinjamkan mengisbatkan sesuatu yang menentu akan musyabbah bih tadi, dipinjamkan dia tu lil musyabbahi, bagi musyabbah. Asalnya bila kita kata suatu perkara tu tadi ialah lazim bagi musyabbah bih, adfaru al-maniyah. Bila kita kata azfar tu tadi adalah apa? Lazimul musyabbahi bihi, maka dia boleh tak disifatkan kepada suatu yang lain daripada musyabbah bih? Boleh lagi tak? Tak boleh lah, sebab dia ni khawasu lazimu musyabbah bih. Dia sifat yang tertentu kepada musyabbah. Tapi sekarang ni apa perbuatan kita? Kita menyandarkan kepada maniyah. Jelas? Seolah-olah maniyah ni tadi juga adalah hayawanun muftaris, seperti as-sabu. Yang kita serupa ke dia ni tadi, kita gunakan lafaz ni dengan makna maniyah. Betul tak? Jelas tak tu? Baik. Maka boleh ke tak perbuatan kita ni? Boleh tak? Boleh. Apa boleh? Tu nombor 2 tu. Apa? Uddu iya zaidun min jinsil asad. Hani uddu iya al-maniyatu min jinsis sabu. Sebab tu boleh kita sandarkan azfar kepada mani. Tapi ingat, dalam keadaan boleh pun, asalnya dia boleh tak asal sebelum daripada uddu iya? Tak boleh. Apa? Sebab dia sifat khusus kepada as-sabu. Tiba-tiba kita sandar kepada maniyah. Jadi sandaran ni sebenar berbentuk pinjam sahaja, berbentuk isti'arah sahaja. Isti'arah lugawi, bukan istilah yang kita duk ngaji ni. Isti'arah lugawi. Faham tak tu? Tu jelas? Lepas tu kalau uddu'iyah tu hilang, dakwaan tu hilang, boleh lagi tak nak tanda? Tak boleh dah lah. Sebab tu dia bersifat pinjam, bukan hak dia. Jelas tak tu? Bukan hak dia. Qala al-musannifu. Jelas dah nak apa dia panggil isti'arah tu? Apa takhiriyah boleh panggil isti'arah? Sebab lafaz lazim musyabbah, faham tak tu? Diguna dan dipinjam untuk disandar kepada musyabbah. Lafaz lazim kepada musyabbah bih diguna kepada musyabbah. Yang sepatutnya tak boleh kerana apa boleh guna? Dakwa. Kerana iddia' tadi. Kena ingat molek tu, iddia' tu. Hari ni mungkin tak nampak lagi lah. Minggu depan tak nampak tu. Tu, masuk murasyahah dah minggu depan. Kita nak habis ni sikit. Qala al-musannifu. Minggu depan nak masuk murasyahah dah. Qala al-musannifu
Wa amma kaunuhu takhyiliyatan. Patut apa panggil takhyiliyah pula? Fali'annahu yukhayyilu ayyuki'u fil khayali. Kerana bahawasanya ia al-ithbat tu. Kerana bahawasanya ia al-ithbat, yukhayyilu, menkhayalkan. Apa makna menkhayalkan? Ai yuki'u fil khayali, membawa dan panggil meletakkan. Meletakkan siapa? Siapa meletakkan siapa? Meletakkan siapa dalam apa? Dalam khayal. Siapa yang kena duduk dalam khayalan ni? Mari tabik dah. As-sami'a, ayyuki as-sami'a fil khayali, menetapkan sami' di dalam khayal, yakni di dalam berfikir. Berfikir ke apa? Annal musyabbaha min jinsil musyabbahi bih. Nampak tak? Pada uduk iya tu. Nampak tak tadi anda sebut? Bahawasanya musyabbah itu adalah daripada jenis musyabbah bih. Wa qad alimta annal majaza innama huwa fil itsbati. Dan telah kamu tahu, boleh? Annal majaza, bahawasa majaz itu innama huwa. Jadi majaz tu berlaku di mana? Innama huwa fil isbat. Boleh? Ai isbati syai'in li syai'in laisa huwa lahu, iaitu mengisbatkan sesuatu. Siapa sesuatu sini? Azfar li syai'in, bagi siapa? Al-maniyah, yang laisa, tidaklah ia siapa? Ia syai' yang kedua tu lahu, ai tidaklah ia, huwa tu balik kepada syai' pertama, lahu ai balik kepada syai' kedua. Dhamir tu dulu pacak iktibar syai', baru pacak iktibar misal. Dhamir pacak dulu. Yang sekali lagi, huwa pada laisa balik kepada syai' pertama, lahu balik kepada syai' yang kedua. Jelas? Baik, kita ambil misal azfarul maniyah. Isbatu syai'in li syai'in. Siapa syai' mula-mula? Azfar. Siapa syai' nombor dua? Maniyah. Jadi kita kata di dalam takhiliyah azfarul maniyah, lagu mana takhiliyah azfarul maniyah? Isbatul azfari lil maniyah. Maniyah yang mana? Maniyah yang laisa huwa, tidaklah ia siapa? Ia asfar itu lahu ailil maniyah. Asfar tu untuk maniyah ke? Dah, asfar untuk siapa? As-sabah. Baik, kita ngaji dah dulu. Bila kita guna isbatu syai'in li syai'in li ghairi ma huwa lah, dalam masalah ke apa? Majaz ke apa? Majaz akli ke majaz mufrad? Majaz akli. Sebab tu musannif akan kata fal takhyiliyatu fil haqiqati majazun akli. Kenapa dah? Tayar tu bolak dia kata. Unus mula. Nampak dah buat apa? Setengah ulama dan al-Imam As-Sakaki memasukkan majaz mursa, majaz akli di dalam bab di dalam masalah apa? Ilmu ma'ani. Nampak dah? Dan bab apa Al-Qazwini meletakkan di dalam ilmu bayan? Nampak dah lah hikmah dia. Sebab dia memang khilaf situ dah. Nanti apalah tu kira semua. Qala al-musannifu, jadi takhiliyah tu pada hakikat sebenar adalah apa? Majaz akli. Ni tayar kat tu. Pasal kena kira indal mutakallimi tu. Jangan lupa. Ingat tak indal mutakallimi? Fi dhahiri indal mutakallimi, ingat tak? Ingat tak? Fi dhahiri, lepas tu ada indal mutakallimi, lepas tu ada indas sami', lepas tu fil i'tiqa, fil waqi'. Ingat tak? Jangan lupa. Kalau soal ni boleh tak? Qala al-musannifu, tak siap awak, singgih haja. Ka isbatil imbati lirrabi'i, seperti mensabit ke imbat lirra. Imbat mana apa? Menumbuhkan pada rabi'. Jadi rabi' tu hak buat imbat. Tubik daripada siapa imbat rabi' baru jadi majaz akli?
Tubik daripada seorang Muslim. Lepas tu royak kepada seorang yang tahu kata kita tu Muslim. Jelas tak tu? Dan kita pun tahu dia pergi gitu kita. Barulah jadi majaz akli. Jangan lupa. Wa anna lazimal mushabbahi bihi musta'malun fi haqiqatihi. Dan lazim bagi musyabbah itu digunakan pada makna hakikah dia. Wa hadha huwa madhhabul qaumi. Hadha boleh adalah mazhabul qaumi. Mazhab siapa? Setengah kaum. Boleh. Mazhab qaumi ai ba'dil qaumi. Jelas dah? Di setengah-setengah tu sepatutnya boleh ayat tu. Siapa al-qaumi tu? Sebab Anas sendiri tunjuk dia. Ni sini. 2-3 orang. Kau asal tunjuk mari. Nah, siapa qaumi? Jangan jawab kalau tak cerak. Cerak tak? Tak sah. Tengok mana, sekali lagi ya. Tengok paling mudah sekali nak tahu mazhab ni mazhab apa? Tengok dalam Bughyatul Idah di dalam perbahasan isti'arah tasriyah. Muka surat 900 lebih tak silap ana. 900 lebih sah? Tak apa nanti tolong hantar gambar hantar gambar dalam grup, tengok dalam grup. Boleh? Tengok situ gapo mazhab hak mengatakan takhiliyah ni jadi gapo? Majaz akli. Hebat. Tapi tak ada gapo lah. Hak pentingnya faham isbat tu sendiri. Hak majaz akli ke isti'arah tu dia baru mari dah. Lah ni faham isti'arah takhiliyah adalah isbatu lazimil musyabbah lazimil musyabbah bihi lil musyabbah. Qala al-musannifu wa tafsilul madhahibi fil makniyati wat takhyiliyah wa ma yata'allaku biha madhkurun fis samarqandiyati. Dan mentafsilkan mazhab makniyah dan takhyiliyah dan yang berkait dengannya dengan siapa? Mazahib tadi tu madhkurun fis samarqandiyah, disebut dalam Samarqandi. Allati ju'ilat hadhihi risalatu fil haqiqati muqaddimatan laha. Siapa kata ni? Imam Dadi kata, siapa tak tunah hak Samarqandi, dia tak tunah hak kita ni. Atau anak sama sebut, habis ngaji kita ni kena ngaji Samar. Allati ju'ilat hadhihi risalatu, yang dijadikan risalah ni pada hakikatnya sebenar untuk apa? Muqaddimah kepada Samarqandi. Wallahu a'lam. Husnul khatimah insya-Allah. Pasal ni daripada hari ni. Pasal ni nak ngaji. Pasal jangan dok aku malah ngaji malah. Tak boleh. Pasal ni. Patut Allah Taala nak atur kerana kita sekali dengan sayang kita hak ngaji Tufatul Ikhwan sekali kedak tu syukur hak penting kita ada ni Allah Ta'ala atur. Jelas? Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Banyak macam ni. Banyak. Yang ke depan insya-Allah kita masuk masalah murasyahah sah. Murasyahah apa tu? Mujarradah dengan mutlaqah. Sah? Okey, insya-Allah. 5 minit untuk kita sambung lalu.